Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalam ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat, para penonton yang saya kasihi sekalian. Saya ingin tunjukkan sesuatu pada tuan-tuan. Barangkali tuan-tuan boleh teka apakah benda yang saya tunjukkan ini. Dan apakah perasaan tuan-tuan bila melihat perkara ini? Nampak tuan-tuan? Mungkin sebilangan kita boleh meneka sudah. Kemudian, apa pula perasaan tuan bila melihat benda ini? Baik tuan-tuan, sebilangan kita melihat ini bersifat agama. Yang ini macam tidak bersifat agama. Tahukah tuan-tuan, sebenarnya saya ingin berbicara pasal hadis Nabi SAW. Laula an asyuka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Kalaulah tidak memberatkan umatku, nescaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali nak solat. Jadi topik saya pada malam ini, kali ini adalah topik bersugi. Tuan-tuan, apa yang saya tunjukkan tadi adalah alat. Alat. Barangkali ini boleh kita sebut bid'ah hasanah lah. Bid'ah hasanah. Dia ciptaan manusia bagi memudahkan kita menggunakannya. Sedangkan ini alat tradisi, klasik. Sebenarnya ada macam-macam alat lagi. Kalau kita tengok kitab fiqh, boleh mengguna akar kelapa, boleh guna kain, boleh guna jari, macam-macam lagi tuan. Jadi, yang dimaksudkan sunnah itu ialah bersugi. Bukan alatnya tuan. Bersugi itu. Itulah matlamat kepada perintah Rasulullah, iaitu membersihkan gigi setiap kali solat. Jadi, hakikatnya adalah sama. Yang sunnahnya sebenarnya adalah membersihkan gigi. Jadi mari kita mempraktiskan sunnah Rasulullah SAW untuk selalu dan kerap bersugi. Malah ada dalam riwayat yang lain, bila terbangun daripada tidur, hendaklah bersugi. Bila dah kelihatan gigi dah tidak bersih, dah kekuningan, hendaklah bersugi. Sama ada menggunakan ini ataupun menggunakan ini. Untuk makluman tuan-tuan, sebilangan ulama menyebut ini dipanggil sunnah jibiliyah. Sunnah jibiliyah, sunnah kemanusiaan. Yang manusia kena buat sesuatu untuk membersihkan dirinya. Yang sunnah nabawiyah ialah menggosok gigi dan membersihkannya. Baiklah sahabat-sahabat, tuan-tuan, para penonton sekalian. Oleh kerana tadi kita sudah bicara pasal berus gigi, ia merupakan alat. Yang menjadi sunnahnya, yang menjadi ibadatnya ialah menggosok gigi dan membersihkan gigi. Di situ ibadat. Tentang alat, bebas sebenarnya. Akan datang mungkin ada alat yang lebih canggih yang boleh dicipta manusia. Yang disebut sunnah di situ ialah bersugi. Sehubungan dengan itu, tuan-tuan, sehingga ke hari ini, sebilangan kita masih lagi keliru mengenai sunnah dan bid'ah. Yang dimaksudkan bid'ah dalalah itu ialah amalan-amalan ibadat yang dicipta, yang tidak ada dalil mengenainya. Bukan mengenai teknologi, peralatan, berus gigi atau sebagainya yang kita lihat teknologi hari ini, bukan. Bid'ah yang kita maksudkan adalah bid'ah mencipta ibadat, atau dia manggilnya sebagai ibadat, padahal dia tidak ada dalil. Oleh sebab itu, tuan-tuan, ada satu buku yang sangat menarik yang rasanya tuan-tuan kena baca, iaitu Otoriti Sunnah Nabawiyah. Tapi tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, saya ingin tarik perhatian ke muka surat 61. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, ulama sepakat bahawa satu sunnah Nabi SAW yang telah jelas tidak perlu ditinggalkan disebabkan kata-kata orang lain. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, prinsip sunnah di sisi kami ialah berpegang dan mengikuti dengan ajaran yang para sahabat radhiyallahu anhum pegang serta meninggalkan bid'ah.
kerana setiap bid'ah itu adalah sesat. Yang dimaksudkan bid'ah di sini adalah bid'ah dalam ibadat. Beliau berkata lagi, sesiapa yang mengetahui jalan kebenaran mudah baginya melaluinya. Jalan menuju Allah tidak dapat diketahui kecuali dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada cara hidup, ucapan dan perbuatannya. Imam Ibn Khuzaimah An-Naisaburi berkata, haram ke atas orang yang berilmu bercanggah dengan sunnah setelah dia mengetahuinya. Sikit lagi tuan-tuan. Imam Ibn Abdul Bar Al-Qurtubi pernah berkata, hujah yang paling kuat apabila berlaku sesuatu pertikaian adalah sunnah. Orang yang menggunakannya adalah orang yang terbaik. Mudah-mudahan kita semua dapat manfaat daripada perbincangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.